Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke topik yang seterusnya dalam bab 3 iaitu pendapatan individu. Okey, sebelum kita pergi kepada jenis-jenis pendapatan individu, cikgu ingin terangkan terlebih dahulu 3 jenis pekerjaan mengikut sektor yang terdapat dalam ekonomi. Jadi, sektor pertama ialah sektor yang kita panggil sebagai sektor utama. Okey, sektor utama ini ialah sektor yang menyediakan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Apa contoh-contoh pekerjaan dalam sektor pertama ni? Contohnya macam petani dan juga nelayan, sebab mereka terus ambil daripada sumber semula jadi dan juga dipasarkan. Jadi itu ialah sektor utama. Okey, sektor kedua pula ialah sektor yang melibatkan aktiviti pemprosesan bahan mentah kepada barang separuh siap ataupun menjadi barang yang siap. Apa contoh dia? Contohnya mungkin kita buka kilang kain. Okey, kilang kain. Jadi daripada kapas itu kita proses menjadi kain. So dia menjadi barang separuh siap. Mungkin juga dalam sektor makanan kita ambil ikan, kita proses dan kita jadikan sebagai keropok lekor. Jadi itu ialah pekerjaan dalam sektor kedua. Manakala sektor yang ketiga pula ialah sektor yang menyediakan perkhidmatan seperti pendidikan, pengangkutan, perbankan, kesihatan dan juga insurans. Contoh pekerjaan dalam sektor ini, contohnya paling utama macam cikgu lah. Okey, cikgu dalam sektor ketiga. Selain daripada itu kita boleh tengok juga macam ejen insurans dan juga mungkin doktor. Itu ialah contoh-contoh pekerjaan dalam sektor ketiga. Mudah sahaja. Jadi ini ialah ringkasan mengenai jenis pekerjaan mengikut sektor. Perlu diingat ada 3 jenis sektor, iaitu sektor utama, sektor kedua dan juga sektor ketiga. Okay, sekarang kita akan tengok pula apakah kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan itu mengikut trend di Malaysia. Okey, kalau kamu nampak dalam buku teks muka surat 144, dia bahagikan kepada 6 bahagian, iaitu pada awal kemerdekaan tahun 1960, 1970, 1980 dan juga 1990 sehinggalah tahun 2000 dan kini. Tapi dalam penerangan cikgu akan mudahkan dengan membahagikan perkembangan tersebut mengikut 3 fasa seperti yang berikut. Baiklah, untuk fasa pertama, fasa awal kemerdekaan, negara kita lebih bertumpu kepada sektor utama yang mana kita menjadi negara membekalkan biji timah dan getah kepada negara perindustrian. Okey, beralih kepada fasa kedua pada tahun 1960-an, kita sudah mula menceburi sektor kedua dan ketiga. Yang mana ketika ini kerajaan ingin menggantikan sektor penggantian import. Contohnya kita buka kilang sebab kita ingin kurangkan kos untuk kita mengimport barang. Sebab kalau kita import barang daripada luar, harganya akan lebih mahal. Jadi tahun 1970-an, kerajaan memperkenalkan beberapa tanaman komersial lah, seperti kelapa sawit dan juga koko. Ini dapat meningkatkan bilangan pekerja separuh mahir dan juga berkos rendah. Tahun 1980-an pula, kita cuba untuk membangunkan projek domestik yang berskala besar, yang mana kita cuba untuk mengimport teknologi canggih. Contoh macam penghasilan kereta proton ketika itu. Okey, tahun 1990-an, kerajaan mengisytiharkan wawasan 2020. Ketika ini, kita memang banyak mencuba untuk memasuki sektor ketiga, yang mana kita buat research and development, iaitu penyelidikan dan juga pembangunan untuk kita mengubah sektor ekonomi kita daripada berasaskan pengeluaran kepada ekonomi berasaskan pengetahuan. Masa inilah kita banyak sudah menghasilkan guna tenaga sektor ketiga macam pegawai bank, guru dan juga doktor. Okey, manakala tahun 2000 sehingga kini kerajaan telah melaksanakan program transformasi ekonomi untuk kita membangunkan sosioekonomi seperti wilayah-wilayah koridor ekonomi yang dapat memacu sektor ekonomi negara. Baiklah, selesai topik mengenai jenis pekerjaan mengikut sektor. Sekarang pula kita akan masuk ke topik seterusnya, iaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi
pemilihan pekerjaan untuk individu. Jadi secara amnya kita ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kita terpengaruh untuk memilih sesuatu pekerjaan. Yang pertama sekali ialah upah. Yang kedua ialah faedah sampingan. Yang ketiga jaminan kerja. Yang keempat ialah lokasi tempat kerja. Yang kelima suasana tempat kerja. Dan faktor seterusnya ialah faktor-faktor lain. Baiklah, kita mulakan dengan upah. Jadi apa itu upah? Upah ini ialah ganjaran yang diterima oleh individu yang bekerja dengan majikan, sama ada mengikut jam ataupun bilangan hari bekerja. Upah ini berbeza disebabkan pertama kelayakan akademik. Makin tinggi kita punya kelayakan akademik, makin tinggi kita belajar, makin tinggi kita punya upah ataupun gaji. Kedua ialah pengalaman dan kemahiran yang dimiliki. Orang ataupun individu yang ada pengalaman yang lama sepatutnya dibayar dengan upah yang lebih tinggi. Ketiga, risiko pekerjaan. Makin tinggi risiko, contoh mungkin pemandu lori perlu berada di jalan raya memandu setiap hari, itu risiko pekerjaan. Yang mana semakin tinggi risiko, semakin tinggi jumlah upah yang akan diterima. Kesatuan sekerja yang keempat. Dan yang kelima ialah faktor permintaan dan juga penawaran buruh. Yang kedua pula ialah faedah sampingan. Faedah sampingan terdiri daripada tempat tinggal, pakej percutian, skim insurans, kemudahan jagaan anak, diskaun pembelian, kemudahan melanjutkan pelajaran dan juga yang ketujuh ialah pinjaman kenderaan dan perumahan. Yang mana kalau ada benda-benda seperti ini, kita akan lebih tertarik untuk bekerja dengan sesuatu syarikat berbanding syarikat yang tidak ada menyediakan apa-apa faedah sampingan. Yang ketiga ialah jaminan kerja, yang mana kita ini akan lebih tertarik untuk bekerja di tempat yang lebih terjamin pekerjaan dia. Contoh macam pekerja kerajaan. Pekerja kerajaan mempunyai kurang risiko untuk dibuang kerja berbanding dengan pekerja swasta. Kalau ekonomi kita merosot dan kilang ataupun syarikat kurang berkemampuan untuk membayar gaji, maka mereka akan membuang pekerja. Itu bermaksud jaminan kerja yang kurang. Keempat ialah lokasi tempat kerja, yang mana individu akan cenderung untuk pilih tempat yang berdekatan dengan tempat tinggal untuk bekerja kerana ia dapat menjimatkan masa dan juga kos pengangkutan. Faktor kelima ialah suasana tempat kerja. Ini ialah satu faktor yang boleh menyebabkan kita rasa gembira. Contohnya macam rakan kerja yang baik, persekitaran tempat pekerjaan yang selesa dan juga majikan yang baik. Keadaan ini akan menyebabkan kita memilih untuk bekerja di tempat tersebut berbanding di tempat-tempat yang kita tidak selesa, yang rakan sekerjanya tidak baik ataupun suasana tempat kerja yang kurang selesa. Faktor terakhir ialah faktor-faktor lain yang terdiri daripada kepuasan kita bekerja, waktu kita bekerja mungkin fleksibel ataupun mungkin 8 hingga 5 petang berbanding orang yang bekerja waktu malam. Lepas tu kita ada prospek pekerjaan, saiz firma dan juga pengalaman dan kemahiran. Sekarang kita akan sambung pula ke jenis-jenis pendapatan individu. Jadi sebenarnya pendapatan ini dia ada banyak jenis. Dia ada 6 jenis pendapatan. Mungkin selama ni kita fikir, cikgu, ibu bapa kami dapat gaji cikgu, itulah pendapatan. Tapi sebenarnya ada 6 bentuk pendapatan. Yang pertama tadi itulah upah ya. Upah itu kita panggil juga sebagai gaji. Yang kedua ialah sewa. Yang ketiga ialah faedah. Yang keempat ialah untung. Yang kelima ialah dividen dan juga yang keenam ialah bayaran pindahan. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan siapakah pihak-pihak yang mendapat bentuk pendapatan mengikut jenis tersebut. Kita mulakan dengan upah. Jadi upah ini ialah ganjaran kepada faktor buruh kerana mereka menyumbangkan tenaga mental atau fizikal dalam proses pengeluaran. Sewa pula ialah ganjaran kepada pemilik faktor tanah kerana mereka telah memberikan hak penggunaan mereka kepada orang lain. Jadi mereka akan dapat pendapatan dalam bentuk sewa. Seterusnya ialah faedah. Faedah ialah ganjaran yang diterima oleh pemilik modal wang. Kenapa? Sebab mereka sanggup menangguhkan perbelanjaan semasa
serta menanggung risiko kejatuhan nilai mata wang. Perlu diingat ya, dalam tempoh 3 ke 5 tahun, kita punya nilai mata wang itu akan berbeza sudah. Mungkin akan jatuh nilai mata wang. Jadi mereka perlu dibayar faedah kerana kesanggupan mereka itu untuk menghadapi risiko kejatuhan nilai mata wang. Jenis pendapatan individu yang seterusnya ialah untung. Jadi untung ini ialah ganjaran yang diterima oleh usahawan. Kenapa? Kerana mereka ini berani menanggung risiko, menggabungkan faktor pengeluaran, menghasilkan idea dan juga menguruskan perniagaan. Jadi formula untuk kita mengira untung ialah jumlah hasil yang diperoleh tolak dengan keseluruhan jumlah kos yang kita gunakan dalam proses pengeluaran. Jenis pendapatan kelima ialah dividen. Jadi dividen ini ialah ganjaran yang diberikan kepada pemegang saham syarikat ataupun pemegang unit amanah kerana mereka telah menyumbangkan wang untuk membuat pelaburan. Okey, jenis pendapatan individu yang keenam iaitu yang terakhir ialah bayaran pindahan. Jadi bayaran pindahan ini ialah pendapatan untuk individu yang tidak menyumbang dalam proses pengeluaran. Contoh bayaran pindahan ini macam pesara terima wang pencen, mereka sudah tidak bekerja. Kedua, individu miskin yang menerima bantuan kewangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kamu pelajar menerima wang saku tapi tidak bekerja, itu ialah bayaran pindahan. Lepas tu pelajar cemerlang yang menerima beasiswa, pemberian anak kepada ibu bapa dan juga pampasan yang diterima oleh mangsa kebakaran ataupun mangsa banjir. Baiklah, selesai mengenai jenis pendapatan individu. Sekarang pula kita akan masuk kepada topik kaitan antara pelbagai kerjaya dengan matlamat pendapatan peribadi. Jadi secara amnya ada 5 sebab mengapa kita pilih sesuatu kerja itu dan kenapa kita ingin membuat sesuatu bidang profesion itu. Pertama ialah pilihan kerjaya, yang kedua ialah pilihan pendidikan, yang ketiga kemahiran, yang keempat keusahawanan dan juga yang kelima keadaan ekonomi. Okey, jadi ini ialah antara kaitan kerjaya dengan matlamat pendapatan peribadi yang mana pelajar boleh cuba baca pada muka surat 153 sehingga muka surat 156 dalam buku teks tingkatan 4. Baiklah, selesai topik 3.2 iaitu pendapatan individu. Sekarang pula kita masuk ke topik seterusnya 3.3 iaitu penggunaan pendapatan individu. Jadi dalam topik ini kita akan belajar pengiraan, iaitu pengiraan di antara potongan wajib dan juga cukai pendapatan individu. Jadi sebelum kita pergi kepada pengiraan, kita lihat terlebih dahulu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan konsep pendapatan boleh guna dan juga potongan wajib. Jadi apa itu pendapatan boleh guna? So pendapatan boleh guna ialah pendapatan sebenar individu yang boleh dibelanjakan setelah ditolak semua potongan wajib. Jadi rumus ataupun formula untuk pendapatan boleh guna ialah pendapatan individu tolak dengan potongan wajib. Okey, sekarang kita masuk ke potongan wajib. Jadi potongan wajib ni ialah satu bentuk bayaran yang telah pun ditetapkan oleh undang-undang untuk kita bayar. Jadi ada 4 bentuk potongan wajib. Yang pertama ialah caruman wang simpanan pekerja, iaitu KWSP, caruman kumpulan wang simpanan pekerja. Yang kedua ialah bayaran zakat. Bayaran zakat ini hanya untuk individu yang beragama Islam. Yang ketiga pula ialah caruman perkeso. Ini bertujuan untuk melindungi pekerja. Dan yang keempat ialah cukai pendapatan perseorangan. Nanti untuk cukai itu kita akan banyak buat pengiraan lah. Sekarang kita akan lihat dengan teliti satu persatu aspek potongan wajib. Baiklah, potongan wajib yang pertama ialah KWSP. Okey, jadi KWSP ini dia akan mengurangkan pendapatan semasa individu, tapi yang bagusnya ia akan memberi jaminan pendapatan masa hadapan. Selalu kita dengar orang kalau kerja swasta 55 tahun tu akan mengalami fasa pencen lah, orang cakap kan. Jadi ketika pencen itu mereka boleh dapat wang yang disimpan ataupun dicarum melalui KWSP. Jadi kita akan lihat, okey, aspek pertama
ialah kadar caruman dalam KWSP. Ada dua jenis lah. Gaji di bawah RM5,000, caruman pekerja ialah 11%, manakala caruman pekerja majikan ialah 13%. Caruman ini ialah simpanan, okey? Simpanan wajib lah. Gaji lebih daripada RM5,000 pula, caruman untuk pekerja 11%, manakala caruman daripada majikan ialah 12%. Okey, kita lihat pula apakah jenis akaun yang terdapat dalam KWSP. Jadi jenis akaun dia pertama ialah akaun 1. So akaun 1 ini ialah 70% daripada simpanan dan khusus untuk persaraan. Manakala akaun 2 pula ialah 30% daripada simpanan dan khusus untuk pengeluaran ketika prapersaraan. Prapersaraan ni macam mungkin sebelum kita usia 55 tahun ingin buat pengeluaran untuk tujuan perumahan, menyambung kesihatan, dan juga mungkin ingin membuat haji lah. So kalau akaun 1 tu memang hanya boleh dikeluarkan ketika usia 55 tahun ataupun mungkin apabila individu meninggal dunia. Potongan wajib yang kedua ialah perkeso ya, ataupun caruman pertubuhan keselamatan sosial. Jadi perkeso ini tujuannya ialah untuk memberi perlindungan keselamatan sosial melalui insurans sosial seperti bayar faedah perubatan ataupun dia akan berikan wang lah. Tidak semua pekerja perlu buat caruman dalam perkeso, hanya pekerja yang menerima gaji bulanan di bawah RM4,000 yang wajib mencarum dalam perkeso. Jadi kadar caruman untuk perkeso ini majikan 1.75%, manakala pekerja hanya 0.5% daripada gaji pekerja. Okey, apa faedah-faedah bila kita buat perkeso ini? Yang pertama ialah kita akan dapat manfaat skim bencana pekerjaan. Apa itu? Skim bencana pekerjaan ialah skim yang memberi perlindungan kepada kemalangan yang berlaku semasa pekerja bekerja ataupun dalam perjalanan ke tempat pekerjaan. Okey, manakala yang kedua ialah skim keilatan ataupun kecacatan kekal. Jadi skim ini memberi perlindungan kepada pekerja jika berlaku ilat atau kematian atas sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaan sebelum umur 60 tahun. Seterusnya ialah zakat. Jadi zakat ini hanya dikenakan ke atas orang Islam yang cukup syarat. Okey, kenapa ataupun apakah tujuan zakat dikenakan? Pertama, untuk membersihkan diri, mewujudkan sifat bersyukur dalam kalangan masyarakat Islam. Ketiga, mengagihkan kekayaan kepada golongan miskin. Keempat, mengurangkan perasaan iri hati dalam golongan miskin. Kelima, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan. Dan yang keenam ialah mewujudkan perpaduan. Akhir sekali ialah cukai pendapatan individu. Jadi cukai ini dikenakan kepada mereka yang menerima pendapatan melebihi tahap tertentu. So, diorang akan wajib bayar cukai. Jadi, tujuan dikenakan cukai ini ialah pertama sekali untuk menambah hasil kerajaan. Yang kedua, untuk mengurangkan jurang pendapatan. Ketiga, membangunkan ekonomi negara. Yang keempat, membekalkan barang dan perkhidmatan awam. Bagaimana kita ingin mengira pendapatan boleh cukai ini ialah dengan menolak pendapatan tahunan ditolak dengan pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ialah amount pendapatan yang dibenarkan untuk dikecualikan daripada pengiraan cukai. Baiklah, ini ialah jadual jenis pelepasan cukai individu. Apa pentingnya jadual ini ialah bila kita ingin kira berapakah cukai yang akan dikenakan kepada seseorang, kita akan menolak item-item ini, item-item pelepasan ini daripada jumlah pendapatan seseorang itu. Okey, kita sudah belajar mengenai potongan wajib. Jadi sekarang kita akan cuba untuk mengira pendapatan boleh guna berdasarkan soalan ini. Okey, jadi langkah pertama untuk kita kira pendapatan boleh guna Encik Ahmad ialah dengan mengira nilai pendapatan Encik Ahmad. Jadi ada dua jenis pendapatan Encik Ahmad, iaitu gaji dan juga allowance. Jadi tulis di sini gaji bernilai RM3,500. Kemudian allowance bernilai RM3,000.
300. Jadi jumlahkan kedua-duanya, jumlah pendapatan Encik Ahmad ialah sebanyak RM3,800. Kemudian baru kita akan tolak dengan potongan wajib. Tadi cikgu ajar ada 4 jenis potongan wajib. Okey, dan memandangkan Encik Ahmad ini ialah individu yang beragama Islam, maka kita akan tolak dengan zakat. Kalau soalan tulis Encik Chong, Encik Steven, itu tidak perlu tolak dengan zakat. Jadi kita mulakan dengan potongan wajib yang pertama, iaitu KWSP. Okey, KWSP 10% daripada nilai pendapatan. Jadi 3,800 kita darab dengan 10% sama dengan 380. Okey, jadi RM380. Kemudian kita tengok per keso. Ada kan per keso? Jadi per keso Encik Ahmad ialah RM15. Kemudian kita ada zakat. Okey, zakat bernilai RM150 dan akhir sekali ialah cukai berjadual. Ini sebab kita buat secara bulanan, jadi kita akan tolak dengan cukai berjadual. Kalau kira secara tahunan, kita akan guna dan terpaksa kira ikut tadi yang jadual cukai pelepasan yang cikgu sudah tunjukkan. Okey, jadi sekarang potongan cukai berjadual ini kita boleh juga tulis sebagai PCB. So PCB bernilai RM50 sebulan. Jadi kita boleh kiralah berapa jumlah potongan wajib Encik Ahmad untuk bulan Mac. Jadi 380 tambah dengan RM15 tambah dengan RM150 tambah dengan RM50. Jadi jumlahnya ialah RM595. Jadi potongan pendapatan boleh guna Encik Ahmad pada bulan Mac ialah, tolaklah ni 3,800 tolak dengan 595. Jadi 3,800 tolak dengan 595 sama dengan RM3,205. Jadi ini ialah jumlah pendapatan boleh guna Encik Ahmad pada Mac 2020. Okey, jadi kita sudah selesai buat pengiraan. Jadi cikgu harap kamu boleh cuba lebih banyak soalan pengiraan ini, dan juga jangan lupa untuk buat pembacaan yang lebih mendalam, sama ada melalui buku teks ataupun melalui mana-mana buku rujukan. Jadi untuk kamu uji mengenai tahap penguasaan kamu boleh cuba jawab soalan pada link yang akan cikgu sertakan pada description. Kamu boleh tekan description dan cuba jawab soalan yang cikgu berikan melalui word wall. Nanti kamu akan dapat markah kamu secara terus. Okey, jadi sampai sini sahaja perjumpaan kita pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada video akan datang untuk topik yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.